Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Mustafa Ilyas, kita juga dengan saudara Syahar Ibrahim. Waalaikumsalam. Saya sentiasa mendoakan anda sehat. Saudara Ridwan Said, saudara Ramzi Asy, selamat malam saudara Zamari. Saudara Thomas Tan, how are you? Dah habis dah Chinese New Year. Saudara Ruslina Yusof, apa khabar puan? Moga sihat, berbahagia. Pendekar Mata Syatu, salam, tak masuk, tak ada masuk. Saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Muhammad Amin Jack, saudara Muhammad Fuad. Ni daripada Kelantan lah, mak. Dan teman-teman, kalau boleh saya nak tengoklah like and share. Dan juga saudara boleh juga subscribe di Instagram. Kalau sesuatu berlaku pada Facebook, sila ke Instagram. Saudara siapa ni? Y sokong parti pengkhianat dibenci. Siapa dia? Saya pun tak tahu nama. Saudara Puan Hasanah Jaafar, saudara Jamaluddin Muhammad, saudara Usama Rumaidin, saudara Syam Nazri. Begitu juga dengan saudara Muhammad Radwan Husin. Apa khabar saudara Muhammad Hashim Muhammad Din? Daripada Pahang, daripada Ini orang PM. Apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Abdul Malik. Selamat malam. Fau GH. Saudara Nordin Din, waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara Mak Azman. Begitu juga dengan Syahni Syahrum. Nama staf. Saudara Mat Sepana Jaya, terima kasih hadir saban malam, memberi sokongan. Yang saya perlukan daripada anda ada like, share dan subscribe. Lain tak ada saudara. Baik saudara, kepada mereka yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan malam ini saya akan cuba santuni saudara Fuad Rahman. Orang ala tua-tua ni nak menyebut nama tempat saudara Fuad Rahman, Subang Jaya, saudara Nordin Din, BN terbaik. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi laporan apa yang berlaku pada negara kita, khususnya tentang situasi COVID-19. Saudara, hari ini hari Jumaat, saudara, hari yang paling mulia, tanggal 4 Februari. 4 ini tanggal yang ada tarikh yang tidak disukai oleh warga keturunan Tionghoa. 4 ini kita mati. Dan sebenarnya kita tinggal lagi 58 hari menuju Ramadan. Dan hari ini adalah merupakan hari yang ke-688. Dan pada hari ini tiba-tiba saja saya amat terperanjat. Kerana tiba-tiba daripada 5,720 semalam, hari ini melonjak begitu tinggi, iaitu 7,234 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Sebab itu saya katakan semalam, kemarin, saya melihat bahawa pola-polanya seolah-olah bahawa kita akan kembali pada zaman PKP 2. Hari ini dah 7,234. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 2,895,014 orang. Dan semalam ada 8 orang yang meninggal. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Melaya yang menghantar kiriman kepada saya memberitahu bagaimana keadaan kedudukan COVID-19. Kerana hari ini tanggal 4 Februari, jumlah untuk bulan ini sudah pun mencapai 24,000. Hanya 4 hari saja saudara, 24,256. Kerana hari ini virus corona menjangkit begitu besar jumlahnya, itu 7,234. Sebab itu saya katakan, kalau boleh, eloklah kita jaga diri kita. Nak kata tak ada vaksin, dah ambil vaksin. Yang ada 1 dos, 2 dos, 3 dos. Sebab itu berkali-kali saya katakan kita nak tahu apa ubatnya. Bukan hanya sekadar vaksin semata-mata. Kita mengharapkan agar Kementerian Kesihatan dapat memikirkan bagaimana cara untuk kita mengurangkan jumlah jangkitan ini. Saya nampak bahawa jumlah ini terlalu tinggi saudara. Amat tinggi dan tidak seharusnya berada dalam keadaan begini sebab semua dah ambil vaksin 90% lebih. Saya mengerikan saudara. Baiklah saudara, itu yang saya dapat laporkan hari ini. Terima kasih saudara Rio. Untuk saya beri laporan negeri-negeri tidak ada laporannya saudara. Kita masuk
segmen e-commerce saudara. E-commerce ni lain tak ada. Soal COVID-19, biarkanlah ia berlalu begitu. Cuma saya harapkan agar saudara menjaga kebersihan diri, menjaga keselamatan. Pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Itu yang penting. Kita jaga kita saudara. Kepada mereka yang punya produk, silalah hubungi Al-Azhar di talian 011330412441 untuk saya wawarkan produk saudara kalau ada. Kalau sudi, terpulanglah saudara. Azhar sekarang ni sibuk dengan haruman setanginya. Itu wangian Al-Bakur. Kalau saudara nakkan rumah saudara aromanya wangi, boleh hubungi Al-Azhar untuk memesan setangi Al-Bakur. Beliau juga memasarkan parfum atau minyak wangi daripada tanah Arab, iaitu berbagai-bagai bentuk. Saya, jenamanya adalah Amir Al-Qud. Minyak wanginya adalah digunakan berasaskan kepada pati pati Al-Qud, iaitu qud ataupun kita katakan kayu gaharu lah saudara. Dan kalau dengan Azhar, jangan lupa memesan rendang tok ibunya, dan juga baldu berdal, ataupun juga produk barunya lah gula O. Gula O ni untuk mengurangkan gula dalam badan kita, elok minum gula O. Rasanya manis tapi tidak ada kalori dan sebagainya. Saudara, kalau saudara tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dengan Siti Farehah, tentulah bolehlah saudara memesan dendeng manis Siti Farehah. Dan bagi mereka yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan daripada luar negeri, itu apple, anggur, cherry dan sebagainya, boleh hubungi Syauqi di talian 0123575703 supaya buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Ini hanya untuk yang mereka yang tinggal di Lembah Kelang saja. Luar Lembah Kelang tak adalah, tak berupaya katanya nak hantar. Dan akhir sekali, tentulah Popiah Sirah Lady Maria. Kalau anda nak merasa keasyikan Popiah Sirah Lady Maria, sila hubungi Nizam di talian 09-435-1203. Rasanya rangup, pedas, manis dan mengasyikkan bila makan. Sebab macam saya katakan, tak sedar habis sebalang saudara. Jangan lupa Popiah Sirah Lady Maria. Baik saudara, usai e-commerce, kita masuk sedikit untuk naluri kehidupan. Jadi saudara, kita kena ingat saudara, bahawa harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Dah kita makan, masuk dalam badan, apa semua akan keluar sebagai najis dan sebagainya. Dan harta yang kita simpan akhirnya akan menjadi warisan dan rebutan pada keluarga yang bakal kita tinggalkan. Tetapi harta yang kita sedekahkan, ia kekal dan abadi di akhirat nanti. Itulah modal kita untuk bekalan kita di akhirat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah adalah zat yang baik dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin sama seperti mana yang diperintahkan kepada Rasulnya, di mana Allah berfirman, duhai, maksudnya saudara, saya tak boleh cakap dalam bahasa Arab ni, kadang-kadang lari maksud nahunya susah pula saudara. Allah SWT berfirman, maksudnya, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ini ayat ini ada terjemahan daripada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Dan Allah juga berfirman, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik-baik. Berkali-kali Allah SWT mengingatkan kita, yang telah kami berikan kepada kamu. Dan paling penting saudara, bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Ingat saudara, jadi makanan itu kita makanlah yang baik-baik. Tapi yang terbaik kalau kita melakukan sedekah. Saudara, semoga ini menjadi sedikit panduan dalam kehidupan saudara. Baik saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Kerana saudara, daripada kiriman saudara Cikgu Hibil, katanya, yang lembut itu hati saudara, yang baik itu sifat, yang manis itu senyuman, yang tajam itu akal.
yang tebal itu iman, yang tipis itu benci. Oleh itu, peliharalah ia sebaik mungkin. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata yang begitu bermakna. Saya ulang lagi, sedap. Saya sedap membacanya. Yang lembut itu hati, yang baik itu sifat. Yang manis itu senyuman, yang tajam itu akal. Yang tebal itu iman, yang tipis itu kebencian. Peliharalah ia sebaik mungkin. Ya saudara? Pak. Usai mutiara kata pencerahan COVID-19 yang hari ini mengerunkan saya 7,234. Ya Tuhan, tak tahulah kita. Seperti biasa, salam impian moratorium dan pengularan wang RM10,000 dari kumpulan wang simpangan kerja. Dapat tak dapat, saya harus menyuarakannya. Biarlah orang benci mendengarnya, tapi saya tak benci saya kerana menyantuni. Inilah harapan yang ada pada rakyat atas tabungan mereka. Semoga pimpinan dapat mendengar keluhan rakyat, sahabat. Dan saya melihat banyak dah warga yang menghantar rayuan bukan hanya pada pimpinan negara, malah kepada payung negara. Paduli Amanullah dan Agung juga mereka menghantar minta supaya diizinkan pengeluaran kerana dah tak ada upaya lagi dalam kehidupan yang begitu menekan sekarang ni. Ya saudara, dan begitu juga dengan kita mengharapkan supaya moratorium ini dapat dipikirkan balik. Sekarang ni dah habis, macam mana nak membayarnya sedangkan duit tak apa nak ada. Ya saudara, dan ingatlah, kita mengingatkan pada pimpinan jangan kita berbelanja berlebihan. Kerana kalau berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Ya saudara, ingat itu semua. Baiklah. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah politik haru biru. Dah haru biru dah saudara. Tak ada mereka nak membicarakan soal kehidupan rakyat. Yang bercakap lain tak ada politik. Nak lenjan rakyat. Tapi saya harus menyantuni juga. Bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan politik haru biru, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, lemak gelama goreng keli, makan di lenggung, dinginnya hawa. Sengketa lama terukir kembali, rakyat menanggung, padah di bawah. Saya melihat bahawa Pak Nazir begitu sensitif dengan apa yang berlaku pada hari ini. Melihat perbalahan sudah pun tercetus balik. Dulu ada muafakat nasional, tiba-tiba sekarang dah berbalah balik. Jadi katanya akhirnya rakyat yang menanggung padah kesan daripada perbalahan sengketa lama yang terukir kembali. Kata Pak Nazir lagi, cucur badak bekal ke sekolah, jeruk ke dondong, ais bandung. Sinar tidak sentiasa menyerlah, kabut mendung, kadang melindung. Ini yang dikhawatiri oleh Pak Nazir. Kerana sinar sudah tidak lagi sentiasa menyerlah. Malahan kabut mendung yang kadang-kadang melindungi suasana cahaya kehidupan kita yang selama ini hidup dalam keadaan yang cukup bahagia. Saudara, terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang cukup berarti. Saya juga ingin menyantuni pantun daripada sahabat kita, pejuang anak muda Serenudin Malik daripada Perak Tengah yang sedang pun menguruskan untuk persiapan mereka yang akan hadir membuat latihan Tibet ataupun latihan pertanian moden di iGrow bertempat di Kampung Gajah, Perak Tengah, saudara. Dan katanya tinggal lagi hari ini 4 bulan, tinggal lagi 3 hari je lagi. Saudara, cepat-cepatlah berhubung dengan Saudara Malik di talian 013-818-7212. 013-818-7212. 3 bulan kursus percuma segala-galanya, modular, daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, dan tak ada bayaran dikenakan. Makan percuma, tempat tinggal percuma, bawa baju je saudara. Baik. Kata Saudara Nordin Malik, megah sungguh kota Andalusia, licin lantainya dari batu marmar. Apakah masa depan rakyat Malaysia? Makin hari kian samar. Jadi beliau sebagai anak muda, beliau sudah melihat bagaimana keadaan mungkin sama-samarnya keadaan kebahagiaan yang pernah kita kecapi dulu. Katanya lagi, pergi jelutung mencari laksa, sedap rasa tidak terhingga. Saban hari menghitung masa, resah menanti sinar bahagia. Rakyat semakin resah menanti sinar bahagia. Macam saya katakan, orang politik bercakap politik, pimpinan tak ada lain memikirkan macam mana untuk meletakkan mereka terus memegang kuasa. Sedangkan kehidupan rakyat
ekonomi makin kalut. Ini juga yang digusarkan oleh Saudara Nordin. Jadi apakah untung nasib rakyat kita nanti? Laporan-laporan daripada media arus perdana, media sosial, macam-macam kita dengar. Jadi akhirnya hari ini rakyat semakin celaru, saudara. Baik, terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazir. Kita santuni pula Gedung Ilmu. Segmen ini penting untuk kita menghayati agar kita berpegang pada pesan orang tua-tua. Ini yang ditulis, digarap dalam buku kiriman daripada Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Buku ini adalah tentang pemimpin dalam ungkapan Melayu. Kerana dalam ungkapan bangsa Melayu itu dahulu ada menyebut untuk menjadi sebagai pemimpin, seorang itu mestilah punya sifat yang murni, yang cintakan warga bangsanya. Dan pimpinan terdahulu berharap akan hadirnya pemimpin Melayu hari ini dan akan datang bukan terdiri daripada mereka yang dungu. Kalau dungu itu sebagai pemimpin, ianya dungu, hati kecil, kepala tak berilmu. Menjalankan tugas, ia tak tahu. Memikul beban, termangu-mangu, tercengak sana, tercengak sini. Kalau kita meletakkan pemimpin yang dungu untuk memimpin kita, duduk di majlis, membawa malu kita mendapat pemimpin yang dungu. Kalau saya kata baral lah. Hajat tak sampai, niat tak laku, negeri rosak, rakyat berseteru. Jika dijadikan pemimpin, orang akan jemu. Dijadikan tua, orang tak mahu, orang tak hendak, orang macam ni. Dijadikan induk, banyaklah seteru. Memimpin umat kan haru biru. Jadi kalau kita meletakkan orang yang dungu ini jadi pemimpin, akhirnya umat kita akan haru biru, saudara. Kita sambung lagi malam esok. Apa pula celipannya? Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku yang begitu bagi saya berfaedah untuk kita hayati bersama. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya harus mengingatkan pada anda semua, terutama kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube. Semua itu adalah bertanggungjawab anda atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab. Begitu juga dengan coretan ataupun kiriman, apa saja yang anda tulis dalam ruangan saya ini. Semua itu adalah tanggungjawab anda kerana saya tidak mampu untuk memantau ke semua komen-komen yang anda tulis. Ingat saudara, semua itu adalah tanggungjawab anda. Ini pencerahan politik, matlamatnya tidak lain dan bukan adalah untuk memberi informasi agar warga kita berinformasi. Dan prinsip kita kalau boleh sebaik-baik mungkinnya, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Mudah cerita. Jangan kita merasakan cakap kita saja, kehendak kita saja. Saya tahu macam mana saya katakan beberapa malam dulu dan saban hari saya mengatakan bahawa dalam pencerahan saya ini ditonton bukan hanya daripada warga UMNO, ia ditonton juga daripada teman-teman daripada parti-parti yang lain, parti PAS, parti DAP, parti Keadilan, parti PBM, parti Muda dan sebagainya. Cuma saya mengharapkan jika anda menyantuni atau berbicara atau berhujah, hujahlah dengan bahasa yang baik. Janganlah kita carut-mencarut, maki hamun. Kita tak kenal, saudara. Tiba-tiba kita menghamun seseorang itu. Saya sedih kalau ini berlaku. Matlamat saya lain tak ada, ini adalah untuk memberi pencerahan. Saudara tak bersetuju, tak mengapa. Saudara bersetuju pun tak mengapa. Tapi bagaimanapun matlamat kita adalah supaya kita berinformasi. Kalau anda daripada UMNO, anda daripada parti-parti lain juga, supaya anda tahu keadaannya. Itu saja. Tidak ada niat untuk mendewa-dewakan seseorang. Halaman ini percuma, tak ada siapa yang bayar, tak ada siapa pun yang membayar. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap masalah dengan tanggungjawab dan dengan bahasa yang cukup harmonis. Baik saudara, hari ini saya sebelum saya memberi pencerahan tadi, usai solat Isyak tadi, saya mendapat kiriman daripada Jabatan Meteorological Department. Kerana itu tadi dia mengatakan bahawa ini amaran ribut petir. Pada untuk semua berhati-hati kerana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kurang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik, Kulib dan Bandar Baru. Di Pulau Pinang, di Perak, iaitu di Krian, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron Highland, Raub, Jerantut, Bentung dan Temerloh. Bagi di Sarawak ialah di Seri Aman, di Betong,
Pusa dan Betung, Sariki, Pakan dan Julau, Sibu di Kanawit dan Selangau, Kapit dekat Song, Kapit dan Bukit Mabung, dan Limbang. Jadi ramalan ini berlaku sehingga jam 9 malam nanti. Berhati-hati saudara. Ini ramalan ke cuaca. Boleh jadi berlaku, boleh tidak. Tapi elok kita berhati-hati saudara. Sebab katanya ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ini dijangka di negeri-negeri tersebut saudara. Berhati-hatilah kita. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan bahawa ribut petir dengan insentif hujan melebihi 20 mm. Jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi kalau hujan itu berlaku melebihi sejam, mungkin berlaku banjir. Dan amaran ribut petir ini mungkinlah jangka pendek, tetapi berhati-hati. Saudara, ini dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca. Bukan untuk menakut-nakutkan, tidak, supaya kita berhati-hati. Dan saya mewawarkan perkara ini supaya kita juga sentiasa berinformasi. Siang tadi pun saya terkejut juga, tiba-tiba sekitar rumah saya gelap dan berlaku hujan secara tiba-tiba. Sedangkan tengah hari tadi panas lik-lik kata orang, saudara. Baik. Usai laporan kaji cuaca, ini tentang laporan tentang di kedai-kedai dan supermarket. Saya mendapat khabar di sebalik banyaknya kedai dan supermarket mengalami ketiadaan bekalan telur, tiba-tiba saya menerima kiriman yang daripada seorang teman. Dia ambil gambar sekali dengan tanda harga, iaitu untuk sepapan telur sudah sampai RM18.90. RM18.90 untuk satu papan telur. Itu yang grade A. Kalau mungkin C agaknya RM16.90. Ini dah melampau. Dan saya mengharapkan, kerana saya terngiang-ngiang kenyataan yang amat muak pada menteri bahawa harga telur, harga ayam ada akan terkawal. Tapi apakah dengan harga tersebut menandakan harga yang terkawal? Ini agak mengharankan saya, saudara. Dan kita haraplah agar Kementerian Hal Ehwal Pengguna segera menyiasat di kedai-kedai, melakukan pemantauan agar rakyat tidak terus tertekan dengan kehidupan yang begitu tinggi. Bahan-bahan makanan juga, minyak masak, saudara, ini keperluan rakyat. Jangan sesekali kita sisihkan, kita biarkan begitu saja. Kasihanilah rakyat yang semakin tertekan dengan kenaikan harga barang ini, saudara. Kerana saya juga menerima kiriman bagaimana yang dilaporkan seorang peniaga di Kampung Padang Jawa terpaksa menggadai barang kebahnya kerana untuk memulakan perniagaan dan membayar kos pembaikan kereta yang terjejas akibat banjir pada 30 Disember lalu. Mana dah hampir 2 bulan dah. Itu Puan Masrifah Ibrahim berusia 50 tahun mendakwa beliau terpaksa buat demikian selepas masih belum menerima sebarang bantuan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri selepas permohonan dibuat pada bulan lalu. Ini keadaan yang selalu saya katakan. Dan yang amat pada menteri dah bercakap kalau boleh tak mau ada birokrasi. Kenapa berlaku begitu? Dia mengalami premis yang baru dibukanya sejak 2 tahun lalu. Rosak kerana banjir. Produk-produk dari industri kecil dan sederhana AKS turut terjejas. Dan beliau mengalami kerugian sekitar RM8,000. Katanya jumlah tersebut tidak termasuk kerosakan kereta dan rumahnya terjejas akibat banjir. Anggaran kerugian sekitar RM23,000. Kesian saya dengar benda begitu. Jadi sebab dia kata saya terpaksa gadai barang kemas untuk dijadikan modal perniagaan kerana masih belum dapat bantuan banjir. Tapi kami teruskanlah kehidupan kerana kerajaan dah janji. Dan ini mengandung harapan. Jadi saya harap kerajaan Negeri Selangor segeralah pergi ke Kampung Jawa tu, tengok Padang Jawa, siasat sejauh mana sampai atau tidaknya mangsa-mangsa banjir ini yang sepatutnya menerima bantuan. Jadi kalau boleh percepatkanlah. Peniaga lain seperti Putri Nazatul Sazwani Kamal Zaman berusia 27 tahun dan ibunya masing-masing mengusahakan perniagaan pelamin dan pakaian pengantin. Beliau mengalami kerugian RM30,000 akibat banjir yang melanda pada Disember lalu. Namun katanya dia terkilan apabila ada pihak yang menghantar permohonan ke Pejabat Daerah dan Tanah PDT Kelang memaklumkan kepadanya bahawa hanya mangsa-mangsa banjir yang terpilih layak menerima bantuan kewangan. Ini pun satu hal lagi. Mana boleh terpilih dah. Rakyat dah teruk, kamu nak pilih-pilih apa benda lagi? Ini saya marah ni.
Tapi nak buat macam mana sebab badan saya tak bersihat, tak boleh nak jerit pun. Tapi masih jerit lah orang macam ni. Dia kata hanya bangsa-bangsa yang terpilih layak menerima bantuan. Kalau boleh sepatutnya semua dapatlah bantuan. Sebab kerajaan dah berjanji. Sebab saya katakan janji mesti ditepati. Jangan pandai berjanji saja. Akhirnya tidak dipenuhi. Dan itu seorang peniaga yang ingin dikenali sebagai Yad pula, dia kata dia menanggung kos kerugian rumah dan kenderaan lebih daripada 10,000 akibat banjir yang berlaku di Padang Jawa. Dia yang berniaga di U2 Taman Tun Dr. Ismail Jaya selama 7 tahun masih belum mendapat bantuan kewangan daripada kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, walaupun permohonan telah dihantar kepada PDT Kelang pada 20 Disember. Kenapa jadi begitu? Perdana Menteri dah bagi tahu tak mau ada birokrasi. Cek tengok ada, terus hulurkan bantuan. Ini bantuan, saudara. Kemudian begitu juga kerajaan negeri Selangor dah buat pengumuman. Janganlah dilengah-lengahkan. Jangan mempermainkan perasaan rakyat. Ini yang saya harapkan. Ini teman yang baik. Sekarang ni dah nak jadi pula lagi ni. Kalau berlaku lagi banjir, kalau berlaku ribut lagi turun, apa nak jadi? Janganlah. Kalau nak bagi betul-betul. Kalau tidak, tak tahulah saya. Sebab itu kita mengharapkan cara terbaik mereka yang ada simpanan lebih daripada 50,000, izinkanlah mereka mengeluarkan wang daripada tabung simpanan mereka untuk mereka nak memulakan kehidupan. Sedih saya mendengar apa yang berlaku pada rakyat sekarang ni, saudara. Dan orang politik lain tak ada bercakap soal politik. Bukan mereka mau menyantuni. Saya tak tahulah siapa wakil rakyat di Padang Jawa, di Shah Alam tu. Tengoklah, jangan bercakap politik, jangan tumpu di Johor saja yang ada tempat sendiri. Di mana berlaku banjir, tak kisahlah sama ada di Shah Alam ke, di Padang Jawa ke, ataupun di Ulu Langat. Banyak tempat berlaku, sama ada di Temeloh ataupun di Betong. Di mana-mana saja yang berlaku banjir kena ada susulan. Pegawai harus turun. Jangan ini wakil rakyat tak turun, pegawai pun tak turun. Rakyat juga terkesan. Saudara, saya harap gitulah. Dan saya menerima kiriman daripada saudara Abdul Rahman Rauf. Ini satu hal masalah pula lagi. Sebab beliau minta supaya memikirkan tentang untuk nasib anak-anak yang mengambil peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia tahun 2021. Kerana nasib mereka ni katanya seperti tikus ataupun bahan ujian makmal. Mereka adalah pelopor UPSR bentuk baru hingga prestasi UPSR negara jatuh merudum pada tahun 2016. Kini tahun 2021 mereka merupakan pelopor pada format baru SPM. Ini Kementerian Pendidikan kena dengar ni. Ini rayuan ibu bapa. Dan lebih malang lagi, semuanya di tingkatan 4 tahun 2020. Mereka sempat bersekolah 2 bulan saja akibat daripada COVID. Dan tahun ini hanya sempat 2 bulan juga. Jadi bayangkanlah pada tahun 2021 pun 2 bulan. Jadi bayangkanlah mereka nak duduk SPM bulan Mac nanti dengan format baru dan spek SPM yang sepenuhnya. Jadi yang aliran sains perlukan ujian amali, sedangkan tak sempat pun buat uji kaji dekat makmal. Jadi saudara Abdul Rahman Rauf ni dia minta kalau boleh Kementerian Pengajian Pendidikan Malaysia dan LPM merancanglah format khas SPM untuk mereka. Jadi sukatan tingkatan 4 tak wajarlah keluar dalam soalan. Sebab belajar 2 bulan saja. Saya haraplah Radhi Didin dengar ni. Ini keluhan ibu bapa. Saya yakin bahawa benda ni ramai yang terkesan. Dan saya dapat melihat bahawa usai tentang pendidikan, tentang yang saya selalu katakan tentang Najib Nomik. Sebab culipan Datuk Seri Najib ni elok kita hayati, saudara. Kerana dia kata pada pertengahan lalu, beliau telah memberi amaran bahawa inflasi akan terjadi dan masalah besar akibat gangguan lockdown serta dasar-dasar kerajaan semasa itu. Kerana dia cakap dah tahun lepas dia bagi tahu dah. Antara puncanya ialah diskaun elektrik yang telah ditamatkan sekaligus dan tidak secara berperingkat. Kemudian Kerajaan Perikatan Nasional mengembalikan diskaun elektrik untuk beberapa bulan saja. Namun diskaun 10% bagi pengguna bukan domestik telah ditamatkan. Jadi minggu lalu kerajaan telah menaikkan tarif elektrik bagi pengguna bukan domestik sebanyak 15%, tetapi mengekalkan tarif bagi semua pengguna domestik. Jadi sebarang kenaikan, kata Datuk Seri Najib,
bagi tarikh bukan domestik, iaitu komersial dan kilang, akan menyebabkan kos operasi meningkat dan akhirnya dipindahkan kepada pengguna, dan ini menyebabkan kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Maka puncanya bila tarikh elektrik itu naik yang begitu tinggi, maka kos akan naik dan tentulah harga barang akan naik. Diskaun elektrik sebanyak 10% yang tamat pada akhir bulan September sekarang ini diikuti dengan kenaikan sebanyak 15% akibat penyelarasan pelepasan kos tidak seimbang. ICPT katanya yang bertukar dari ribat 2 sen per kilowatt ke secas 3.7 sen per kilowatt. Artinya elektrik bagi pengguna komersial telah naik hampir 28% dalam tempoh 4 bulan. Ini kita kadang-kadang tak nampak, mudah. Kita tengok, kadang-kadang kita pandang ringan. Sebenarnya inilah juga punca berlakunya inflasi. Kadar inflasi ialah perubahan harga dan perubahan kos elektrik yang drastik dalam tempoh pendek ini sudah tentu akan memberi impak kepada inflasi harga barangan. Kos elektrik merupakan antara kos operasi tertinggi bagi mana-mana perniagaan komersial. Misalnya katanya, kos elektrik merupakan kos operasi kedua terbesar setiap restoran selepas gaji para pekerja. Pada masa yang sama, katanya, beliau difahamkan bahawa kos penjanaan elektrik sudah naik melambung sebanyak 45%. Ini kesan daripada harga arang batu dan gas sejak bermulanya serangan pandemik. Jadi, macam Petronas lah yang dijarah teruk. Jadi, syarikat tenaga juga telah dimangsakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional setelah hasil kerajaan jatuh akibat ekonomi yang lembab sejak berakhirnya pilihan raya umum yang ke-14. Dan ini jelas kelihatan dari graf harga saham tenaga yang sudah jatuh separuh sejak pilihan raya umum yang ke-14. Dia kata sebagai contoh, syarikat tenaga telah membayar dividen pula tu sebanyak 80 sen bagi setiap saham pada tahun 2020, walaupun keuntungan cuma 63 sen pada tahun tersebut. Ini kerana kerajaan melalui Khazanah Nasional merupakan pemegang saham terbesar dalam tenaga nasional, diikuti oleh tabung-tabung simpanan rakyat seperti KWSP, PNB, KWAP dan sebagainya. Jadi selepas PRU14, kerajaan yang terdesak juga telah mengenakan tuntutan penalti cukai RSDN tambahan ke atas tenaga sebanyak 5.71 bilion secara tiba-tiba. Saat ini katanya syarikat tenaga sedang melawan tuntutan RSDN di mahkamah, namun ianya sudah tentulah bakal menambah kepada ketidaktentuan bagi syarikat tenaga sehingga pelabur lari dari saham ini. Sampai itu, cukai korporat yang dikenakan ke atas tenaga bagi tahun 2022 telah dinaikkan dari 24% ke 33%. Jadi akibatnya, keuntungan dan reserve tunai tenaga telah jatuh mendadak sejak PRU14 dan ini memberi impak kepada keuntungan dan harga saham tenaga bagi jangka masa sederhana dan panjang. Akhirnya, yang rugi ialah kerajaan dan rakyat melalui tabung-tabung simpanan mereka. Jadi untuk mengimbangi situasi bagi kebaikan semuanya, Datuk Seri Najib mencadangkan supaya kerajaan membuat penyelarasan ke atas kenaikan tarif bukan komersial 15% yang dilaksanakan minggu depan kepada kenaikan berperingkat. Itu setiap 6 bulan sebanyak 5%. Bukan sederak begitu. Kerana kalau tarif itu tinggi, maka barang juga akan naik. Kemudian menurunkan dan menyelesaikan dengan segera tuntutan penalti cukai lembaga hasil dalam negeri ke atas tenaga serta mengecualikan tenaga dari cukai makmur. Rupanya ada cukai makmur. Kerana katanya TNB tak makmur pun ke mana pun sebab ianya memberi perkhidmatan asas bagi pengguna dan kerajaan dan ia merupakan pemegang saham terbesar. Jadi dengan segera perlu dilakukan, diselesaikan agar masalah ketidakketentuan ke atas tenaga ini. Jadi cara ini memberi ruang nafas bagi tenaga nasional, memberi pulangan paling besar kepada kerajaan serta tabung-tabung simpanan rakyat dan juga dapat membendung atau menurunkan tekanan inflasi. Jadi kita mengharapkan, ini pandangan Datuk Seri Najib, orang yang tahu ekonomi saja, kita tak tahu ekonomi. Sebab itu saya baca supaya kita dapat menghayati antara puncanya kalau tarif elektrik itu tidak menentu. Betul untuk penggunaan domestik di rumah kita ni kekal, tetapi untuk penggunaan kilang-kilang dan sebagainya dinaikkan. Bila dinaikkan secara mendadak begitu, maka kesannya barang akan naik. Bila kesan barang naik, apa lagi rakyat nak buat?
terpaksalah membayar harga yang tinggi. Itu keadaannya. Aduh, macam manalah diorang ni. Tak tahulah saya. Dan hari ini kita lihat, saya ingin menyantuni kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda. Ini negara kita tak tahu apa nak jadilah sekarang ni, saya. Dah kelam kelibut, dah bercelaru lah, saya. Kerana menurut Datuk Dr. Ashraf Wajidi, Ketua Pergerakan Pemuda, beliau cukup sensitif melihat bahawa dia kata ramai keliru dengan mendakwa bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kerana yang jadi Perdana Menteri adalah daripada UMNO. Ini kenyataan Datuk Ashraf. Apabila dia melihat Abang Besar sudah mula mengugut, sudah ada ugutan terhadap Perdana Menteri. Hakikatnya, menurut Datuk Ashraf, ini bukan kerajaan Barisan Nasional UMNO, tetapi ia sebuah kerajaan campuran, atau lebih tepat kerajaan PN 2.0 atau dinamakan sebagai Kerajaan Keluarga Malaysia. Ini realitinya, saudara. Realitinya UMNO hanya mempunyai 37 kerusi parlimen. Jika ditambah MCA, MIC dan PBRS menjadi 41. Sedangkan Parti Perikatan Nasional yang menjadi komponen terbesar dengan 53 kerusi, di mana PBBM 32, PAS ada 18, STAR 1, Bebas 2. Komponen lain yang membentuk kerajaan termasuk GPS 18 dan BBM 2. Sebab itulah apabila Ketua Penerangan PBM mula mendedahkan dengan nada mengugut bahawa sokongan Perikatan Nasional kepada Datuk Seri Ismail Sabri adalah bersyarat pastinya akan menggoyahkan kedudukan kerajaan. Ini keadaan mereka sedap mulut saja. Sebab itu saya katakan tak habis-habis bercakap politik. Ugut sana, ugut sini. Sememangnya katanya antara syarat utama apabila Perdana Menteri ke-9 dilantik, sokongan bersyarat termasuklah untuk dikekalkan anggota kabinet yang sama. Sebab itu mereka berada di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seperti Menteri Kewangan, Tengku Zafrul, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Kanan, Azmin Ali dan lain-lain. Jadi dalam kondisi dan situasi sebegini, pastinya tidak mudah bagi seorang Perdana Menteri yang bukan mewakili parti terbesar dalam kerajaan untuk menentukan hala tuju jelas. Apatah lagi mahu melakukan tindakan berani memperkenalkan dasar-dasar demi kepentingan rakyat. Ya, kalau sentiasa diugut dan diancam, kalau nak tarik button lah, tarik sokongan lah daripada parti-parti seperti Perikatan Nasional, macam mana nak dilakukan perubahan ini? Jadi justru itu, kata Datuk Ashraf, negara tidak akan mungkin mampu stabil dan memperoleh keyakinan dan kepercayaan komuniti perniagaan, apatah lagi pelabur-pelabur asing, jika kerajaan dalam keadaan tidak punya mandat sebenar rakyat dan boleh berubah serta boleh diugut pada bila-bila masa. Sebab itulah, ini Datuk Ashraf kata, pendirian beliau dan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia sejak dari awal tidak pernah bersetuju untuk mendirikan kerajaan melalui pintu belakang. Cuma Pemuda UMNO menghormati titah Yang Tuan Agong yang tidak bersedia untuk membubarkan parlimen tatkala rakyat berhadapan dengan pandemik. Apabila jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, zaman Tun Dr. Mahathir yang letak jawatan, walau bagaimanapun, kata beliau, persefahaman awal dalam mesyuarat jawatan kuasa induk Muafakat Nasional antara UMNO dan PAS, penyertaan dalam kerajaan pada 1 Mac 2020 dahulu hanyalah untuk sementara waktu. Macam saya katakan, ini jelas. Beliau ada dalam mesyuarat itu, saya tak ada, saya hanya melaporkan. Jadi ertinya apa yang saya katakan itulah realitinya. Yang orang kata betul ke saya cakap benda begitu, erti sekarang ni Ketua Pergerakan Pemuda yang hadir, yang ada batang tubuhnya dalam mesyuarat jawatan kuasa induk Muafakat Nasional, UMNO dan PAS, bahawa penyertaan dalam kerajaan pada 1 Mac 2020 dahulu hanyalah untuk sementara waktu, untuk bagi menstabilkan negara sebelum menyerahkan kembali mandat mutlak kepada rakyat. Tuntutan UMNO tak lari, saya. Justru itu, jika berlaku mengugut sebagaimana kenyataan Ketua Penerangan PBM ini dan Presiden PBM sendiri sebelum ini berterusan, bahkan dasar-dasar berkepentingan rakyat seperti KWSP 10K sukar nak dilaksanakan. Jadi menurut Datuk Ashraf Wajidi, dia kata jalan terbaik, jalan penyelesaian adalah mengembalikan kestabilan negara ini, kestabilan politik ini, serahkan kembali mandat kepada rakyat. Selagi tiada mandat rakyat, selagi itulah kerajaan tidak akan memperoleh keyakinan dan kepercayaan pelabur. Selagi Perdana Menteri terus-menerus diancam
ini diugut. Kerana bukan daripada komponen parti terbesar, maka selagi itulah segala usaha untuk memulihkan ekonomi pasti terbantut. Semua ini akan menjejaskan kemakmuran rakyat dan kestabilan negara. Sebab itu pemuda menuntut agar segera kalah pilihan raya. Saya dah bercakap, UMNO memang itu kepimpinan kita. Jadi saudara jangan ingat bahawa memang kita mendukung Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai naib presiden dan kebetulan sekarang jadi Perdana Menteri. Tapi kita tahu bila diugut, kena ingat ada bersyarat itu, ini dan sebagainya. Macam mana nak buat kerja? Macam mana nak mentadbir negara? Macam mana nak menjalankan dasar-dasar? Sebab kita tak dominan. Jadi apa caranya? Caranya paling mudah. Tekan button. Taiklah sokongan. Tak ada masalah pada kita. Kita adakan pilihan raya, kita pulangkan balik pada rakyat. Sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Kita tak bersetuju ambil kuasa dari tabuk atap ke. Dulu pintu belakang dan sebagainya. UMNO tak bersetuju. Tetapi kita menyantuni. Macam mana saya katakan, banyak kadang-kadang orang tak faham. Saya mengulangi bahawa UMNO dia akan akur atas apa saja titah istana. Sebab itu perjuangan UMNO. Kalau istana kata tunggu dulu, maka UMNO akan diam. Tapi kalau istana kata buat pilihan raya, UMNO akan bersedia pada bila-bila masa menyantuni apa saja titah istana. Tapi waktu peralihan kuasa daripada Tun Dr. Mahathir Pakatan Harapan dulu, Tuanku kata tunggu dulu. Sebab keadaan tak sesuai. Okey. Lepas tu pilihlah dia dilantik Tan Sri Mohidin sebagai Perdana Menteri. Kita ikut. Tapi kita letak syarat, kita hendak supaya pilihan raya diadakan bulan Ogos. Tapi tidak terlaksana. Akhirnya kita tarik sokongan, mengharapkan berlakunya pilihan raya. Tak juga berlaku. Dan formula kita diwujudkan interim Prime Minister, Perdana Menteri interim. Dengan war kabinetnya pun tak berlaku. Dan mereka mahukan Datuk Ismail Sabri. Betul apa yang dikatakan oleh Perwakilan Kuala tu, bahawa PBM memang nakkan Datuk Ismail Sabri. UMNO tak ada masalah lah sebab kita nak presiden. Dia dah okey lah, tak ada masalah pada kita. Tetapi bila dalam keadaan sekarang ni dah mula berlaku ugut-mengugut, macam mana pula nak buat dasar? Ini masalah sekarang ni. Dan saya lihat sendiri ya. Sekarang saya nampak hari ni, sekarang ni dah berlaku perang mulut lah ni. Ini perang mulut antara Datuk Seri Najib dengan Tan Sri Mohidin. Yang memulakan Tan Sri Mohidin, bukan Datuk Seri Najib. Akhirnya bila dijawab oleh Datuk Seri Najib, mulalah mengelabah. Ini saya tengok ni kenyataan daripada yang dia diterbitkan oleh Awani. Ketika Johor bakal menghadapi pilihan raya negeri, perang mulut antara dua bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib dan Tan Sri Mohidin terus berlarutan. Both of them, kedua-dua mereka lah mantan Perdana Menteri, bertelagah secara terbuka. Yang terbaru Tan Sri Mohidin mendakwa bahawa Tan Sri Najib sebagai cuba memutarbelitkan fakta kerana menuduh Parti Pribumi Bersatu punca kegagalan Muafakat Nasional. Ini keadaannya. So dalam perkongsian terbaru di Facebooknya, pengurusi Perikatan Nasional itu berkata Datuk Seri Najib sepatutnya muhasabah diri dan ada sedikit rasa malu kerana dapati bersalah di mahkamah. Dia pergi tolak ke situ pula. Dia kata, saya fikir Datuk Seri Najib eloklah ambil masa muhasabah diri, tak usah bermain politik. Anda telah dapati bersalah oleh mahkamah atas satu kesalahan jenayah yang berat. Sepatutnya ada sedikit rasa malu. Bila dia balon Datuk Seri Najib, tentulah Datuk Seri Najib menjawab. Jadi bila Datuk Seri Najib menjawab, mula mengelabah. Saudara, cuba apa yang kata sebenarnya? Dia bila setelah Tan Sri Mohidin membalas kenyataan Datuk Najib, mengatakan beliau punca rosaknya Muafakat Nasional dan juga berkenaan kini UMNO kita pilihan raya negeri Sabah, kini Datuk Seri Najib akhirnya dia terpaksa mendedahkan sepenuhnya. Dengar apa kenyataan Datuk Seri Najib. Dia kata Tan Sri Mohidin mengenai calon Ketua Menteri Sabah, saya telah menyatakan kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, supaya menamakan calon Ketua Menteri Sabah daripada UMNO. Tapi dia tidak menamakan siapa pun sehinggalah kempen PRN Sabah berakhir. Kerana itu saya telah menamakan Datuk Seri Panglima Haji Ji sebagai calon Ketua Menteri Sabah daripada PN sekarang. PN menangi jumlah kursi yang besar katanya. Ini kenyataan Tan Sri Mohidin. Tetapi kata Datuk Seri Najib, internet tak lupa. Semua ada rekod. Hari dia kata Haji Ji bakal Ketua Menteri Sabah adalah pada 12 September. Itu hari penamaan calon. Itu bermulanya kempen PRN Sabah. Jadi tang mana yang dia kata kamu tunggu hingga kempen tamat? Sedangkan sebelum kempen pun Tan Sri Mohidin sudah pun berniat nak menamakan Haji Ji sebagai Ketua Menteri Sabah. Awal-awal lagi dia sudah merancang.
Jadi bukan sehingga tempoh kempen tamat seperti dalam kenyataan dia. Lagipun tempat-tempat Dun di Sabah yang PBM menang itu merupakan kerusi tradisional UMNO. Kebanyakan calon-calon pun merupakan calon mereka tak lompat. Dan UMNO disuruhkan serah kerusi sebut pada PBM. UMNO disuruh berkempen untuk mereka di kerusi diserahkan UMNO. Dan kena ingat, UMNO menang 14 kursi, PBM menang 11 kursi. Tapi PBM pula yang menuntut jadi ketua menteri di Sabah. Jadi tak payahlah Datuk Najib nak putar balik kenyataan. Nah, ini keadaannya. Jadi dalam keadaan begitu, berbalahlah kedua-duanya. Dan kita melihat bahawa apa yang dilontarkan, dijawab Tan Sri Muhyiddin ni, saya rasa banyak nak menegakkan pedang basah. Datuk Seri Najib diam-diam, molo, dia berlasah Datuk Najib, kata itu, kata ini. Jadi, dan terbaru, Berita Harian online. Berita Harian online melaporkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin menyifatkan tingkah laku mantan Perdana Menteri Seri Najib adalah pelik dan suka membangkitkan perkara yang sudah selesai. Pula dah. Bila dah dibangkit, dia kata, buat apa nak dibangkitkan lagi yang kau. Jadi dia kata tak perlulah diungkit-ungkit lagi. Tan Sri Muhyiddin juga, pengurusi Perikatan Nasional, berkata beliau tidak pasti apakah agenda ahli parlimen pekan itu melakukan perkara berkenaan melainkan dengan niat tentu yang tidak elok. Kau dah berlasah Datuk Najib, bila Datuk Najib mencerita yang benar, kau dah tak boleh nak jawab. Sekarang ni, tak faham kenapa buang ungkit bagi perkara yang lama. Kita perlu menyatakan latar belakang. Itu keadaannya. Ini saya kadang-kadang sebab itu saya tertarik dengan kiriman sahabat saya pelayar itu Pah Merah. Dia menulis semula ungkapan kata-kata Tun Abdullah Ahmad Badawi, itu mantan Perdana Menteri satu ketika dahulu, berhubung sikap Tan Sri Muhyiddin, di mana menurutnya dia kata Muhyiddin bukan endah sangat kepada apa keputusan yang dibuat bersama dengan buat kenyataan di luar. Kata dah setuju, semua dah setuju, diresui oleh Majlis Tinggi. Kenapa Muhyiddin mensabotaj usaha reform? Adakah tindakan itu sengaja untuk menggagalkan tindakan yang dipersetujui bersama oleh Majlis Tinggi? Tak sabar nak jadi timbalan ke? Tindakan Muhyiddin mengajak orang memungkiri janji. Dah setuju, patuhlah pada persetujuan. Ini berartinya rekod waktu zaman Pak Lah lagi sudah berlaku. Buat lain, cakap lain. Saya tak tahulah, ini saya baca apa yang dihantar pada saya. Dan akhirnya hari ini saya melihat bahawa Dr. Samsul Nasrallah, dia geram sangatlah. Dia pun akhirnya menghantar surat terbuka kepada Tan Sri Muhyiddin. Dia kata, salam Tan Sri, apa pun hinaan, kejian atau kata-kata lain yang dilemparkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib, iaitu Presiden UMNO, serta kepada lain-lain ahli parlimen UMNO dari Barisan Nasional sebagai kluster mahkamah atau hinaan lain, faktanya mereka jugalah yang secara ikhlas menandatangani akuan bersumpah yang dihantar kepada Duli Yang Mulia Pertuan Agong dengan menamakan Tan Sri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ini kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Samsul Nasrallah. Sebab dia geram sangatlah. Banyak sangat ini yang bercakap. Kerana dia kata, walaupun seketika Tan Sri sebagai Perdana Menteri Malaysia, namun dalam catatan sejarah, mereka, iaitu kluster mahkamah yang digelar oleh Tan Sri, tetap berjasa pada Tan Sri. Kerana itu, jika pun tidak mahu menghargainya, bersyukurlah pada Allah. Kerana tanpa UMNO Barisan Nasional, dan jika tidak kerana keputusan Majlis Tinggi UMNO Malaysia, Tan Sri tidak akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Ini cerita benar. Jadi Yang Berhormat Datuk Samsul Nasrallah menjelaskan, dan akuilah kalau hanya sokongan Bersatu yang sebahagian besarnya adalah MP UMNO yang melompat ke Bersatu, atau hanya mengharap sokongan PAS, Tan Sri tidak mungkin akan menjadi Perdana Menteri ke-8. Dan saya sendiri, kata Datuk Samsul Nasrallah, menandatangani aku bersumpah memilih Tan Sri sebagai Perdana Menteri kerana parti membuat keputusan menyokong Tan Sri. Namun akhirnya saya meletakkan jawatan dan menarik sokongan kerana keputusan parti UMNO. Jadi sudahlah Tan Sri. Ini jadi retinya sekarang ni. Saya melihat bahawa perbalahan ini tak akan berhenti. Jawab-menjawab. Kita nak tahu apa nak buat untuk rakyat. Buruk-buruk Datuk Najib pun dia bercakap, bagi cadangan supaya tenaga nasional tidak menaikkan taraf. Kerana kalau naikkan tarif yang tinggi, maka harga barang naik. Tak ada pula nak berpolitik. Tapi kita dengar tak saban waktu, puak-puak daripada BM ni masih lagi mencuit hati dan perasaan.
Jadi sebab itu, Ahli Majlis Tinggi UMNO, Dr. Fuad Zakasi, dia kata sokongan bersyarat bersatu kepada Perdana Menteri seperti yang diumumkan pemimpin parti itu menunjukkan bahawa Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri tidak bebas dan sentiasa diugut. Itu kata Datuk Fuad Zakasi. Selaku Ahli Majlis Tinggi, Perdana Menteri akan terganggu dengan ugutan dan kata dua. Itulah sukanya bila wujud kerajaan majoriti lemah. Timbul banyak gangguan dan tuntutan tidak mustabah, termasuk jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dr. Fuad menjawab kenyataan Ketua Perangan Bersatu Wan Saiful. Dia kata Wan Saiful ingatkan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri kena ingat bahawa beliau menjadi Perdana Menteri bukan dicalonkan oleh UMNO. Dan kadang ini Dr. Fuad menyanggah. Beliau menyanggah tujuan syarat-syarat yang disebut oleh Wan Saiful itu bukan untuk rakyat, tetapi kelangsungan politik bersatu dan presidennya. Jadi Wan Saiful mendakwa Tan Sri Muhyiddin adalah Perdana Menteri terbaik katanya. Justru saya ulangi cabaran supaya jadilah poster boy untuk pilihan raya nanti Johor nanti. Itulah secara keadaannya, kelang kelibutnya kita. Ini itu bab antara UMNO dengan Bersatu, antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Dan saya cuma termenung fikir ni bila tengok. Saya sebenarnya malas nak mengulas tentang parti PAS ni, tapi masih lagi mereka membelasah kita. Jadi saya harus mengutarakan. Dulu 2-3 hari lepas tu saya dah cakap siapa mereka sebenarnya. Hari ini sebelum mereka berada dalam kerajaan, saya terpaksa mengulangi agar rakyat faham kenapa kita akhirnya lebih senang memutuskan hubungan dengan PAS. Dia nak kata kita ni munafik pun katalah. Tapi sekarang siapa yang lebih munafik? Siapa yang bercakap benar, siapa bercakap bohong? Kerana saudara, ini yang saya katakan janji 1000 mimpi. Sebelum lebay-lebay ni menjadi menteri, saya tak kata warga PAS akan rugi saudara. Saudara jangan marah dengan saya. Sebelum lebay-lebay ni ada jadi menteri, ada yang jadi duta khas dan kata bahawa akan menarik pelaburan daripada Timur Tengah. Berapa sen dah dapat? Buktikan berapa sen, bukan saya tanya berapa bilion yang kita dapat. Malahan pelabur-pelabur daripada Timur Tengah semua lari ke Indonesia. Apa jasa anda? Yang anda dapat gaji RM20,000 dengan segala kemudahan bertaraf menteri. Kereta percuma, orang gaji ada, rumah sewa dibayar. RM20,000 anda dapat. Yang wang itu, hasil itu dapat datang daripada wang rakyat. Fikirlah, apakah wang itu, saya tak mau sebutlah halal haram dan sebagainya, fikir sendirilah, sebab anda orang agama, saya bukan orang agama. Tapi saya cuma nak menyantuni mereka yang sebelum ini berada dalam kerajaan. Sebelum nak jadi kerajaan dulu, kalau saya buka balik lipatan sejarah, siapa yang mahu menutup kilang arak? Bagai nak arak hari-hari. Bila ada saja ceramah PAS, tentulah mereka akan bercakap mahu menutup kilang arak. Satu, jangan lupa bahawa mereka lah mahu membela kematian Adib. Sekarang ni mereka dah dalam kerajaan. Apa dilakukan pada keluarga Adib? Adakah pembelaan dilakukan? Sunyi sepi. Dan jangan lupa, kononnya nak tunjuk bahawa mereka ini begitu jiwanya nasionalis, nak hapuskan Dong Zong. Siapa yang mengungkapkan? Kemudian jangan lupa, kalau kita memerintah, kita akan hapuskan judi. Sekarang ni judi bukan satu, bertambah pula lagi. Kemudian ini yang selalu diutarakan kalau kita cakap orang marah. Nak mau menjuarai untuk melaksanakan hukum hudud. Dah terlaksana ke? Kemudian ada pula kenyataan, selagi kalau PAS adalah kerajaan, kita tidak akan izinkan kaum lain menghina Islam. Apa dah berlaku? Bila mereka dah ada kuasa dalam kerajaan, they have all the power now. Kenapa tidak disantuni masalah ni? Soal judi, soal arak, soal Adib. Tak ada. Jadi sekarang ni nak tuduh UMNO munafik. Nak tuduh UMNO ni tak boleh dibuat kawan. UMNO ni parti munafik. Tepuk dada tanya sendirilah. Sebab itu saya melihat bahawa sahabat saya, seorang penganalisa politik, itu Datuk Dr. Ahmad Faris Abdul Halim. Dia menulis dalam Usaha Malaysia, dia kata UMNO tak usah tunduklah dengan sandiwara PAS. Cukuplah. Sekarang dia kata, dah sekarang ni seakan nampak kekecewaan berbau amarah.
kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh Presiden PAS adalah kenyataan yang kecewa dan berbau amarah, marah. Dan akhirnya mereka meluarkan kenyataan bahawa UMNO ni ibarat titik yang patah kaki dalam pilihan raya PRU dulu. Tapi sekarang ni kita nak bertanya siapa sebenarnya yang sanggup tikam belakang terlebih dahulu. Semasa PAS mulanya boleh duduk molek-molek bersama UMNO dalam Mufakat Nasional, tiba-tiba mereka berubah 360 darjah. Ini kenyataan daripada Datuk Dr. Ahmad Faris. Datuk Dr. Ahmad Faris Abdul Halim. Kemudian pilihan raya negeri Sabah pada 26 September. Nampak benar tembelang PAS yang tak mahu lagi bersama UMNO, walaupun dinafikan hak untuk PAS bertanding di Sabah. Ya, sebab pemimpin PAS masih tak berkisah. Tindak tanduk PAS di ambang pilihan raya negeri Johor memperlihatkan suasana rapuh hubungan dan talian mereka dalam Perikatan Nasional. Dalam situasi sebegini telah membuka sisi PAS sebenarnya yang kelihatan sebagai sebuah parti oportunis, tidak berpendirian dan diperlihat sebuah parti yang hanya mahu meraih keuntungan. Kerana itu, UMNO Johor disarankan oleh Dr. Faris, usahalah tunduk dan terperdaya dengan permainan PAS ketika ini. Kerana kelak ia boleh membawa rebah jika termakan dengan permainan halus PAS di Johor. Datuk Dr. R. Hasni Muhammad selaku pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor harus bijak menilai dan mengelakkan daripada terperangkap dengan permainan licik PAS ini. Apakah Yang Berhormat Datuk Hasni masih tidak nampak dan tak sedar perangkap yang bakal menjerat? Bukan lagi masa untuk berunding, bukan masa untuk menguji kesetiaan dan mewujudkan ukhuwah. Semua telah tamat kerana PAS terang-terang gagal dalam mengurus sebuah pertalian yang terbina daripada air mata ahli-ahli parti itu melalui Mufakat Nasional. Jadi kerana rakus, memunggah kuasa dan dikuasai dengan beberapa penasihat bertaraf profesional, PAS hari ini lihat sebagai sebuah parti yang cukup terdesak untuk meraih laba keuntungan. Jadi kepada Yang Berhormat Hasni, ini bukan masanya untuk menambat hati musuh. Ini bukan masa untuk menjual popularitinya sendiri. Ini adalah masa untuk melihat kematangan beliau mengemudi jentera perang di lapangan sebagai penyelaras PRN Johor di sisi Datuk Seri Muhammad Hassan selaku pengarah PRN negeri. Askar-askar parti akan melihat tindak tanduk Yang Amat Berhormat Hasni nanti selaku sifatnya akan berjuang di medan paling hadapan. Jangan gentar. Rakyat tetap akan bersama dengan UMNO Johor. UMNO perlu memperkuatkan jentera parti. Saf perjuangan mesti bergerak segera. Jadi benar juga Datuk Seri Muhammad Hassan selaku Timbalan Pengurusi BN, jentera parti itu jangan pandang enteng pilihan raya kali ini. Jangan kita cuba bersembunyi di sebalik wajah yang tenang seolah-olah tidak ada apa-apa berlaku. Hari ini maklumat di ujung jari. Jangan lagi kita cuba meremehkan rakyat. Jadi teruskan untuk kita ketepikanlah. Sebab itu saya tengok pula ada banyak tulisan sekarang ni. Kalau saya lihat dalam media sosial, media arus perdana, dalam bertaharian pun saya nampak ada Ahmad Syuhail Adnan. Dia kata PAS ni tamak dan tak realistik. Tidakkan PAS menyertai Perikatan Nasional dilihat sebagai titik permulaan yang mengeruhkan kerjasama dengan UMNO dalam Mufakat Nasional. Beliau juga menyalahkan keadaan. Jadi sebab itu saya katakan asyik-asyik UMNO disalahkan, tapi tidak ada ramai orang yang nak mendedahkan sebenarnya. Kerana beberapa penganalisa politik percaya kerjasama itu sudah selayaknya dikuburkan selepas kedua-dua parti itu sudah tidak sefahaman dengan tanggungjawab mengisytiharkan pembubaran Mufakat Nasional dilihat berada pada bahu PAS. Fellow Penyidikan Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, Profesor Mahdia Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, PAS mengabaikan ikatan dengan UMNO apabila bertindak menjalin hubungan dengan Bersatu dan menyertai Perikatan Nasional. Tindakan PAS itu dipercayai didorong oleh sikap tamak apabila parti itu diberi pelbagai jawatan dan pengaruh dalam kabinet dan syarikat berkaitan dengan kerajaan oleh Perdana Menteri sebelum ini daripada Bersatu. Sepatutnya PAS berbincang dulu dengan UMNO kerana hakikatnya sukar untuk UMNO bekerjasama dengan Bersatu. Ya, ibaratnya jika UMNO mahu bekerjasama dengan Amanah, tentunya PAS kurang selesa. Hubungan PAS dan UMNO sekarang makin kabur dengan pemimpin berbalas kenyataan, termasuk ada yang melukakan hati akar umbi. Jadi bila ditanya ini faktor utama kerjasama Mufakat Nasional semakin goyah, Dr. Awang Azman menunding jari pada PAS yang dilihat lebih mengutamakan kedudukan selain tidak realistik dalam hubungan kedua-duanya. Kemudian puncanya lebih bersifat tamak.
Selain PAS tidak realistik apabila membuat tuntutan yang tidak mensabah dengan memohon jumlah kursi yang banyak dalam pilihan raya negeri Johor, Melaka, sedangkan mereka tiada pengaruh di negeri itu. Selain itu, PAS juga terlalu terhutang budi pada Bersatu yang memberi kedudukan. Nah, saya menceritakan ini, saudara, ini adalah pandangan para akademik, para penganalisa politik yang melihat. Kerana mereka juga sudah bersimpati dengan UMNO yang saban waktu diserang. Tak pasal-pasal UMNO yang salah. Pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Mat Salim, dia berpandangan PAS perlu berhenti bermain tarik tali dan menyatakan pendirian, sama ada mau kekal bersama MN atau memilih PN. Kerana beliau percaya kerjasama MN sukar untuk dikekalkan sekiranya PAS kekal dalam Perikatan Nasional. Status Perikatan Nasional bukan lagi tanggungjawab UMNO, tapi pada PAS yang kena tetapkan pendirian. Kerana kesannya adalah rakyat yang akan menolak PAS yang dilihat sebagai parti yang tiada pendirian hingga mereka dilabel. Ada orang melabelnya sebagai pelacur politik. Jadi akal umbi UMNO juga semakin menolak PAS. Jadi jangan salahkan UMNO dalam keadaan begini. PAS dilihat mahu menjadi dominan dalam mana-mana gabungan di state ini. Seperti Barisan Alternatif, dia nak jadi dominan. Dalam Pakatan Rakyat, dia nak jadi dominan. Dalam Angkatan Pura Umar dulu pun, kononnya dia juga nak jadi dominan. Dan dalam keadaan begini, kalau kamu punya pengaruh tak kukuh, macam mana kamu nak jadi dominan? Serah dirilah, saya tak bercakap. Ini pandangan daripada pakar-pakar, orang yang berada di pusat pengajian tinggi. Saya bukan nak memuji parti UMNO, tidak. Tapi apabila UMNO diserang dan diperleceh sebegitu rupa, sudah sampai masanya untuk kita menyatakan kebenaran ini. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.